Okay, tentang calculation untuk buoyant force ni kita dah habis. Cumanya ada satu bahagian yang cikgu tak sentuh berkaitan moment of force ni, iaitu direction untuk moment of force. Okay, pergerakan ataupun arah bagi direction, arah untuk pergerakan moment of force tersebut. Arah pergerakan dia hanya ada dua sahaja. Okay, sekejap. Okey, arah pergerakan dia hanya ada dua sahaja, iaitu anti-clockwise dan juga clockwise. Okey. Sama ada dia dalam keadaan yang mengikut arah jam clockwise ataupun anti-clockwise. Itu sahaja. Kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, berkaitan dengan moment of force bagi spanner ini, okey. Boleh beritahu cikgu, dia anti-clockwise ke ataupun clockwise untuk direction bagi moment of force? Respon? Yang ini? Clockwise. Okey, clockwise. Kalau yang buka pintu ini, kalau kamu tengok daripada pandangan atas, buka pintu ini moment of force dia, direction ni ke mana? Anti-clockwise. Okey, anti-clockwise. Anti-clockwise. Baik. Lagi, so ni clockwise juga. Yang lain. Okey, kalau yang angkat batu ni moment of force dia macam mana? Direction dia ke mana? Kalau angkat batu ni, clockwise ataupun anti-clockwise? Yang ni, angkat batu ni. Respon? Clockwise. Dia tolak batu ni, dia tolak kayu ni ke mana bahagian? Clockwise. Okey, dia tolak ke bahagian bawah. So clockwise Okey, clockwise Okey, faham lah. Okey, baik, itu sahaja yang cikgu terlepas pandang untuk kamu berkaitan dengan moment of force ni. Okey, kejap. Okey, baik, seterusnya kita akan masuk kepada subtopik bagi pressure. Pressure dalam bahasa Melayu adalah tekanan. Okey, tekanan Okey, kita dah belajar berkaitan dengan force sebelum ini. So, maksud force adalah push and pull. Okey, yang dikenakan kepada objek. But sometimes a large force cannot push or pull a small object. Why? Okey, kalau kamu tengok kat bahagian dalam gambar 8.11 ini yang berkaitan dengan pressure. Okey, ada dua gambar A dengan B, di mana satu berkaitan dengan thumbtack, satu lagi berkaitan dengan coin. Okey, dua-dua gambar ini dia mengenakan force yang sama. Okey, kita tolakkan menggunakan ibu jari, kita gunakan force yang sama. Okey, force yang sama kan. Ibu jari ni guna force yang sama, contohnya lah. Katakanlah force dia gunakan daripada ibu jari ni adalah 5 Newton, contohnya dia tolak. Ibu jari ni pun juga dia tolak 5 Newton. Soalan cikgu, yang manakah yang akan meninggalkan kesan, katakanlah dekat bahagian dia kenakan ni adalah dekat bahagian wood contohnya. Conteng kot ni. Okey, dekat bahagian wood, katakanlah ni duduk kat bahagian wood plank kan. Ini plank, okey, kat bahagian wood dah kan. So, bahagian mana yang akan tembus antara kiri dan juga kanan ini? Tolong respon. Kiri. Okey, bahagian kiri yang akan tembus. Bahagian kanan ni kamu tolak macam mana pun, dia still tidak akan tembus. So, force yang kamu kenakan adalah force yang sama. Tapi condition yang berlaku adalah condition yang berbeza. Di mana yang ini akan meninggalkan kesan, dia akan menyebabkan boleh tembus ke bahagian dalam plank. Tapi kalau untuk yang bahagian coin ini, dia tidak boleh tembus. Tak boleh tembus. Okay. So, berkaitan dengan konsep ini, dia adalah konsep pressure, tekanan. Okay. Di mana kita kenakan force. Dalam masa yang sama, ada satu benda lagi yang mempengaruhi dia untuk menjadikan bahagian yang thumbtack ini boleh tembus, yang coin ini tidak boleh tembus. Apa dia? Okey, lagi kita akan contoh. Ya.
Ke dah tahu? Apa yang dengan cakap tadi tu? Okay. So, berkaitan dengan pressure, kita sentuh berkaitan dengan formula untuk pressure dahulu. Okay. Pressure, dia punya simbolnya adalah P is equal to, tengok kat bahagian sini, force per area. Okay. Pressure is equal to F adalah force, daya, dibahagikan dengan area. Okay. So ini adalah formula untuk pressure. Okay. Berbalik kepada situasi dekat bahagian atas ini. Ini. So, force yang dikenakan tadi, yang cikgu cakap tadi, dikenakan kat bahagian sini, force-nya adalah 5 Newton. Yang ini pun force yang sama, 5 Newton. So, dekat bahagian force ni katakanlah 5 Newton. Sekarang ni, satu lagi yang benda yang mempengaruhi untuk bahagian pressure adalah apa satu lagi? Tolong respon. Surface area. Surface area. Surface area. So, cikgu nak tanya pada kamu. Area tu luas. Luas berkaitan dengan permukaan tersebut. So, cikgu nak tanya kamu, surface area untuk yang A ni, thumbtack ni, dan juga surface area untuk coin ni, mana surface area yang lebih besar? Tolong respon. Kanan. Surface area coin. Okey, coin. Kanan. Katakanlah, okey, kanan kan. Katakanlah cikgu letak kanan, kita tak calculate betul ni, tapi cikgu agak-agak je lah. Kalau surface area untuk coin ni katakanlah 5 meter square. Oh, soalnya tak apalah. Kita try lagi, kita letak amount je lah 5 meter square kalau untuk yang coin. Katakanlah untuk thumbtack ni katakanlah 2 meter square. Okay. So kamu kata tadi coin surface area dia lebih besar daripada surface area untuk thumbtack ni. Okay, katakanlah kita masukkan formula ini masukkan ke dalam pressure P untuk thumbtack dulu. Pressure untuk thumbtack. Apa bahagi apa? Tolong respon. 5/2. Okey, 5/2. Tekan kalkulator, dapat berapa? 5/2? Tak apa. Tak tahu kan 5/2 apa? Hello? 2.5. 2.5. Okey. 25. Okay, 25. Unit bagi pressure adalah Pascal. Tolong ingat Okey. Pascal, sebab orang yang menyupai berkaitan dengan pressure namanya adalah Pascal. So the claim unit bagi pressure adalah Pascal. Sama juga macam force. Unit bagi force adalah apa? Respon? Newton. Macam mana dapat Newton? Sebab Sir Isaac Newton so dia punya nama orang. Sama juga macam pressure Pascal. So nama orang Pascal. Okay, PA Okay, baik. So pressure thumbtack atas ni dah. Pressure untuk coin. Apa bahagi apa? Tolong respon. 5/5. 5/5. 5/5. Jawapan? 1. 1. So, pressure mana yang lebih tinggi antara kedua-dua ni, thumbtack dengan coin? Thumbtack. Thumbtack lebih Thumbtack. tinggi. So, dapat rumuskan bahawa force kedua-duanya adalah sama. Tapi sekiranya area untuk sesuatu benda tersebut, area kalau makin berkurangan, apa jadi kepada pressure? Tolong respon. Pressure makin tinggi. Meningkat. Pressure makin makin tinggi. meningkat. Okay. Area kurang, pressure makin meningkat. Kalau terbalik daripada itu, area makin bertambah. Apa jadi kepada pressure? Pressure makin berkurang. Berkurang. Okay, pressure makin berkurang. So, P dengan A ni, pressure dan juga area ni, dia vice versa. Vice versa tu bermaksud berlawanan antara satu sama lain. Okay, kalau dalam math, kalau kamu belajar, kalau ada equation P is equal to F over A. Okay, maksudnya kalau P ni, maksudnya P over 1 lah, F over A. Kalau P ni dekat bahagian atas, dengan F dekat bahagian atas, so kalau F ni increase, bertambah, apa jadi pada nilai untuk P?
Tolong respon. Matematik je semua. Increase. Yes. Okay, dia akan increase juga. Okay. Tetapi sekiranya area dekat bahagian bawah ni sebab dia level yang tak sama, P ni kat atas, A ni dekat bahagian bawah. So bila area ini dia increase, dia akan efek kepada bahagian atas ini di mana dia berlawanan. Kalau ni increase, P akan decrease. Okay? Sebab tu formula dia macam ni, A increase, P akan decrease. Kalau A decrease, P akan increase. Okay? Faham ataupun tidak tentang formula bagi pressure? Tolong respon. Faham. Faham eh? Okay. Baik. So itu adalah sedikit berkaitan dengan pressure. Tak susah pun pressure. So pressure formula P is equal to F over A. Surface area. Okay. So kalau kamu tengok dalam gambar ni, disebabkan itu thumbtack ini dia boleh menembusi bahagian plank nak dibandingkan dengan coin. Okay, contoh yang lain. Pisau. Katakanlah kertas kamu ambil pemadam contohnya, pemadam dengan kamu ambil gunting. Okey, kamu nak potong kertas tersebut, dua-dua lenyek dekat bahagian kertas tersebut. Mana kertas yang akan terpotong? Respon. Pemadam dan dahsyat juga pemadam. Pemadam dan juga gunting. Kertas mana peralatan mana yang akan menyebabkan kertas tersebut akan terpotong? Gunting. Yalah gunting kan. Okey, sebab memang betul lah kita guna gunting untuk potong kertas kan. Disebabkan apa gunting nak dibandingkan dengan pemadam? Kenapa pemadam tak boleh nak potong kertas ha? Sebab gunting tajam. Pressure lagi tinggi. Okey, pressure dia lagi tinggi sebab apa pressure lagi tinggi? Surface area dia kecil. Ya, surface area dia kecil. So disebabkan itu dia akan menekan dengan atau pressure dia akan lebih tinggi yang akan menyebabkan permukaan untuk kertas tersebut dia boleh terbelah. Nak dibandingkan dengan pemadam, kamu tekan macam mana pun dia tak terpotong pun kertas tersebut. Okey. Selain daripada tu, sebab apa kalau kita main ice skate, siapa pernah pergi IOI, pernah pergi Sunway Permit, main ice skate main ice skate, kasut yang kita pakai untuk ice skate tu bentuk dia macam mana? Tolong respon. Kenapa kita tak boleh pakai kasut biasa? Ke tak tahu? Hello? Tak tahu. Tahu. Sebab Tak kasut nak main ice biasa, Nanti tergelincir. sebab kasut nanti- biasa tapak dia lagi besar daripada tapak kasut ice skate. Ya, betul. Kalau kamu tengok dekat bahagian tapak kasut bagi ice skate, dia kasut. Tu dia kasut cikgu. Okey. Dekat bahagian sini dia ada macam besi letak kat bahagian sini. Kalau kasut biasa, ni kasut. So keseluruhan dekat bahagian bawah ni adalah tapak dia lah. Tapi kalau bahagian ice skate ni bahagian besi bawah ni je. So ice skate ini sebab apa dia perlukan surface area yang rendah sebab kita nak pastikan pressure akan jadi lebih tinggi. Bila pressure lagi jadi lebih tinggi, kamu akan lebih stabil bila berada di atas ice skate. Ice skate lah, di atas ais lah. Nak dibandingkan dengan kalau kamu pakai kasut biasa. Okey, contoh mudah lah. Kalau tak pernah main ice skate pun lah. Ni pelajar lelaki. Kalau selalu main bola pakai kasut apa? Respon. Boot. Boot. Bola. Okey, kasut bola kasut boot lah. Ada benda-benda bawah ni kan. Okey, kasut boot. Kenapa tak boleh pakai kasut biasa ya? Kasut jogging ke apa ke main bola? Kenapa kena pakai kasut boot? Respon. Kasut biasa. Kenapa kena pakai kasut boot yang ada bawah-bawah ni? Yang ada gerigi-gerigi ni. Respon. Hello. Nak cengkam tanah. Nak cengkam tanah. Okey. Nak memastikan sebab kalau kamu main bola, so dia banyak kepada larian dan juga perlukan kepada cengkaman. Okey.
So pressure tersebut perlu tinggi. Pressure perlu tinggi. So bila kita pakai boot, boot ni dia ada bahagian bawah-bawah dia ni yang surface area dia rendah. Bila surface area dia rendah, so cengkaman dia akan jadi lebih tinggi disebabkan oleh pressure tinggi. Okay, area rendah, pressure akan jadi tinggi. So bila kamu dah lari, tiba bola passing belah belakang pula. Kamu nak kena patah balik ke belakang. So flexibility kamu itu kamu taklah terjatuh, taklah tergelincir. Nak dibandingkan kalau kamu pakai kasut jogging, lari-lari bila bola dah passing ke belakang, kamu nak patah balik ke belakang, tiba-tiba tergelincir disebabkan oleh surface area kamu yang besar. Kalau kasut jogging biasa. Tapi kalau kasut untuk boot, biasanya menggunakan surface area yang rendah. Sama juga macam kalau kita lari, kalau atlet olahraga lari 100 meter, dia pakai kasut apa? Respon? Ke tak tahu? Siapa pelari maktab kat sini? Tak ada? Kalau atlet olahraga, dia akan pakai kasut apa? Hello? Kasut spike. Kasut spike. Kasut. Dekat kasut spike tersebut, dekat bahagian bawah dia tu ada apa? Bawah kasut Ada tu? Ada apa? Paku. Dia macam ada paku, betul. Sebab apa? Nak cengkaman yang lebih. So dia mesti ada kaitan dengan pressure. Dia macam ada paku. Okay. So bila dia cengkam sahaja dekat bahagian bawah track tersebut, so bila larian tersebut dia tidaklah tergelincir. Okay. So itu ada kaitan dengan pressure, di mana dia merumuskan bahawa pressure is equal to F over A. Di mana selalunya kita akan sentuh tentang P dan juga A, pressure dan juga area. So area rendah dia akan menyebabkan pressure dia akan jadi tinggi. Okey, baik. Seterusnya, kalau kamu tengok gambar dekat bahagian bawah ni, gajah. Gajah ni dah 5,000 kilogram. 5,000 kilogram berapa force dia? Tolong respon. 50,000 Newton. 50,000 kilogram. 50,000 Newton. Okey, 50,000 Newton. Okey. So formula pressure adalah P is equal to F over A. So kalau untuk gajah ni dia 50,000 Newton jalan dekat bahagian atas tanah. So suppose kalau 50,000 Newton boleh terbenam gajah ni tak boleh jalan langsung. Tapi sebab apa gajah ini because disebabkan oleh apa dia tidak sink. Okay, doesn't elephant weighing sink into the ground. Kenapa dia tidak tenggelam ke bahagian dalam ground? Siapa boleh jawab? Sebab surface area dia banyak juga. Sebab surface area dia banyak. Okay, surface area untuk apa? Tapak kaki. Ya, tapak Tanah. kaki. Yang Tanah. gajah ni dia contact dengan bahagian ground ni tapak kaki dia ni, tapak kaki. So kalau kamu tengok tapak kaki gajah kan besar dia punya surface area kan. Sebab itulah area, even dia punya force dia tinggi yang akan menyebabkan pressure jadi tinggi, tapi area dia juga tinggi yang menyebabkan pressure dia akan jadi low. Okay, so disebabkan itu dia tidaklah tenggelam ke dalam tanah. Tapi kalau ada selut, dia jalan dekat atas selut, so possibility untuk dia tenggelam tu tinggi lah. Kalau dalam soalan ni dia bagi information berkaitan dengan elephant ini hanya berjalan di atas ground yang dry lah, yang kering. Okay. Okay, baik. Seterusnya. Okay, let's carry out the experiment 8.2. Kita tak dapat buat. Cuma kita boleh tengok dekat bahagian dalam gambar ni. Kamu boleh buat apa dia ni, result sendiri sebabkan oleh kamu dah belajar berkaitan dengan pressure tadi. So, to study the relationship between the surface area and pressure, kalau kamu tengok metal P dan juga metal Q ni, dia disusun secara berbeza. Satu disusun secara memanjang macam ni, satu disusun secara melipir macam ni. Okay, kedua-duanya diikat dengan tali. So seterusnya dekat bahagian bawah dia letakkan plasticine.
So untuk eksperimen ni dia akan putuskan tali. So metal block ini akan jatuh ke bahagian plasticine. Soalannya adalah yang mana yang akan menghasilkan lekukan yang lebih besar? Tolong respon di antara metal block P dan juga Q, mana lekuk yang lebih besar? Metal block P. Metal block P. Metal block block P. Kamu cakap metal block P Sebab? Sebab surface area dia Surface area dia lagi Surface area kecil. dia kecil. Surface daripada area Q. dia tinggi. Okay, P is equal to F over A. Kalau kamu kata P tadi, metal block untuk P, so surface area dia rendah untuk P, menyebabkan pressure lagi tinggi, lekukan dia besar. Lekukan dia dalam lah, kedalaman depth untuk ke lekukan tersebut. So lekukan dia dalam. Kalau untuk Q, area dia besar menyebabkan pressure akan jadi rendah. So lekukan dia sedikit sahaja. Okay, sedikit sahaja kedalaman dia. Okay, so fahamlah kamu bahawa area memainkan peranan untuk amount bagi pressure. Okay. Okay, baik. Seterusnya itu je eksperimen dia, tak ada apa pun. Okay, seterusnya application of pressure in the daily life. Okay, ni yang saya cakap tadi tu. Skating, sebab apa kita letakkan besi dekat bahagian bawah ni. Ni kau tengok ni. Gambar ni. Okay, sebab apa kita letakkan bahagian bawah ni lain surface area ni nak dibandingkan dengan kasut yang biasa? Respon? Sebab? Nak tinggikan pressure. Okay, nak tinggikan pressure. Sebab apa pressure boleh tinggi? Untuk gambar Surface ni. area Surface area Surface kecil. area dia kecil. Okay, surface area dia rendah ataupun kecil. Okay, seterusnya X. Why is the blade of the X thin? Sebab apa kita tak buat tebal-tebal dekat blade untuk X ni? Untuk respon. Untuk Untuk tinggikan bagi pressure. pressure dia tinggi. Okay, pressure dia tinggi sebab? Sebab surface area dia kecil. Surface area dia rendah ataupun kecil. Okay, good. Okay, seterusnya traktor. Traktor ni dia besar, dia berat tau. Supposedly kalau dia besar berat, force dia tinggi. Tapi kenapa traktor ni tak terbenam ke bahagian dalam tanah? Respon? Sebab tayar dia besar. Surface area Ya, tayar dia tayar besar. dia besar. Surface area tayar dia besar. dia besar. Okay, so pressure dia akan jadi besar ke kecil kalau tayar dia besar, surface area? Kecil. 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 Sebab tu dia tak tertanam di dalam tanah. Seterusnya, boot untuk football, cakap tadi. So sebab apa dia design boot football ni macam ni? Untuk meningkatkan tanah. Tinggikan tingkatkan pressure. pressure, meningkatkan cekaman, meningkatkan pressure. Okay, macam mana cara nak meningkatkan pressure daripada boot ni? Dia Kecilkan mengurangkan, permukaan. kecilkan permukaan. Okay. Kecilkan surface. Okay, kecilkan surface. Okay, good. Dah, tu je. Tak susah pun. Okay, seterusnya kita pergi kepada gas pressure. Tadi pressure secara basically So pressure secara basically adalah P is equal to F over A, force over area. So sekarang ni kita masuk kepada tekanan bagi gas. Okay, tekanan bagi gas. So dekat bahagian ruang udara kamu sekarang ni ada tekanan untuk gas sebenarnya. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, air pressure cause the balloon to expand and deflate. So kalau kamu beli balloon, kamu tiup balloon tersebut, bila tiup balloon tersebut akan jadi besar. So pressure mana yang tinggi? Pressure di dalam balloon ke pressure di luar balloon waktu kamu tiup? Tolong respon. Dalam balloon. Dalam balloon. Okey, pressure di dalam balloon adalah tinggi. So dalam balloon ni cuba tarik. Okey, pressure dalam balloon tinggi. Di dalam balloon Okey, bila kamu dah tiup, dah kembang, lepas tu kamu lepaskan balloon tersebut. Apa jadi pada balloon tersebut? Mengempis. Mengepis. Okey, deflate. Okey. Mengempis deflate. Contohnya macam dalam gambar belah kanan ni. Okey. So disebabkan apa, bila kamu lepaskan saja ni, bila kamu keluarkan daripada mulut kamu lepaskan saja, dia deflate. Bermaksud bila dia deflate,
pressure dalam dan juga pressure luar, mana yang lebih tinggi? Tekanan mana yang lebih tinggi bila kamu lepaskan? Pressure luar. Pressure Pressure luar. kat luar. Pressure luar. Pressure luar. daripada luar. So pressure ni cikgu tarik sini. Pressure dekat bahagian luar lah yang tinggi. Dan pressure dekat bahagian luar kita namakan dia sebagai atmospheric pressure. So ada tekanan atmosfer daripada bahagian luar, bahagian ruang udara kamu. Untuk sekarang ni memang ada. Cumanya dia tak adalah kamu nampak dia menekan-nekan badan kamu ke apa, kamu tak terasa. So tapi ada condition yang di mana kamu boleh tahu bahawa ada pressure daripada atmospheric, okay, ruang udara kamu. Okey, baik. Seterusnya, the kinetic theory of gas state that air molecules always move about freely and collide with the wall of the container. So kinetic theory of gas, kinetic ini kita dah belajar dah sebelum ni berkaitan dengan energy. So kinetic ini berkaitan dengan apa? Kinetic energy ni. Kalau perkataan kinetic berkaitan dengan apa? Resman? Pergerakan. Pergerakan. Good. Pergerakan. Okay, movement. Okay, so the kinetic theory of gas adalah pergerakan untuk gas tersebut. Okay, pergerakan untuk gas menyatakan bahawa air molecule always move about freely and collide with the wall of its container. Okay, so kalau ada gas di dalam satu container, kinetic theory of gas menyatakan bahawa partikel-partikel ataupun atom-atom untuk gas tersebut dia sentiasa bergerak dan berlanggar di antara wall of the container. So ni wall, so partikel ini akan sentiasa berlanggar dengan wall of container. Okay, so dekat bahagian dalam container tersebut dia ada pressure of gas tersebut. Dan kinetic theory dia ataupun pergerakan untuk gas tersebut menyatakan bahawa dia selalu berlanggar, collide di antara wall dan juga partikel-partikel untuk gas tersebut. Okay. The frequency of the collision between the air molecule and the wall of container will produce a force and push against the wall. This force is called air pressure. So, pergerakan-pergerakan untuk molekul-molekul bagi gas ini yang berlanggar dengan bahagian wall bagi kontainer tersebut, dia menyebabkan ada tercetusnya force sebab pressure, formula pressure dia ada kaitan dengan force F. Okay. So dia terhasilnya force yang menyebabkan force tersebut kita akan panggil dia keseluruhannya adalah sebagai air pressure, tekanan untuk udara. Okey. Seperti mana kalau kamu contohnya, contoh yang paling dekat gambar ni lah. Gambar yang kita masukkan udara ke dalam belon. Okey. So udara, partikel udara tersebut dia berlanggar dengan wall of container yang menyebabkan belon tersebut makin lama makin mengembang, makin lama makin mengembang. So belon ini dia ada kaitan dengan air pressure, tekanan udara. Tapi bila belon tu deflate, okey, dia ada kaitan dengan pressure di luar daripada belon tersebut. Nama pressure tersebut adalah atmospheric pressure. Okay. Faham ke tak berkaitan dengan air pressure ni? Isman? Faham. Okay. Okay. So pelanggaran tersebut yang menyebabkan akan tercetusnya air pressure, tekanan udara. Okay, baik. Aim to show the air exits pressure. So kamu boleh buat magic yang sebenarnya, di mana katakanlah cawan, kamu letakkan air di bahagian dalam cawan tersebut dan tutup dengan cardboard ke apa ke dekat bahagian atas cawan, dan kamu terbalikkan dia. Bila kamu terbalikkan dia dan kamu lepaskan, supposedly air tersebut akan tumpahlah jatuh ke bahagian bawah. Okey, supposedly air tersebut akan tumpah jatuh ke bahagian bawah. Tetapi disebabkan apa air tersebut tidak jatuh? Disebabkan oleh atmospheric pressure menolak cardboard ini untuk melekat dengan bahagian cawan. So disebabkan itu air di dalam cawan ini tidak jatuh. So untuk eksperimen ini dia nak membuktikan bahawa ada kehadiran sesuatu pressure, dan pressure tersebut apa nama dia untuk eksperimen ini?
Respon? Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Kalau tak ada atmospheric pressure, apa jadi kepada bahagian eksperimen ni? Respon? Air Cardboard tumpah. jatuh. Air keluar. Ya, tukar. cardboard jatuh, air pun keluar. So sebab apa cardboard tu boleh melekat dengan bahagian air? Disebabkan oleh ada tekanan yang menolak cardboard tersebut. Dan tekanan tersebut adalah atmospheric pressure. Tak susah pun senang. Okay, sama juga ni. Why do balloon burst when they are left under the sun? Is due to factor affecting air pressure? Yes. Okay. Sebabkan air pressure yang tinggi pada bahagian udara yang panas. So dia menyebabkan balloon tersebut dia burst, dia pecah. Okay. Disebabkan oleh tekanan daripada luar yang tinggi yang menyebabkan dia menolak balloon tersebut ke bahagian dalam, menyebabkan dia burst. Okay, baik. Seterusnya. To study the factor that affecting the gas pressure. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi gas pressure. Ya, kita pergi kepada bahagian bawah ni. Supposedly kita boleh tunjuk melalui eksperimen. Okay. So sebab tak dapat buat eksperimen, so cikgu tunjukkan teruslah macam mana cara proof bagi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. So ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Kamu kena ingat benda ni. Iaitu faktor yang pertama adalah volume, isi padu. Okay, volume. Dan satu lagi adalah temperature. Okay, suhu. Okay. Ni yang mempengaruhi air pressure. Baik. Yang pertama, when a closed container is compressed, the volume in the container is reduced. This causes the air pressure to collide more frequently with the wall. Kalau kamu tengok dekat bahagian figure 8.37 ni, yang kiri dan juga kanan. Cikgu nak tanya isi padu ataupun volume mana yang lebih, volume mana yang kurang? Tolong respon. Yang kiri. Yang kiri, okey, yang kiri isi ni padu volume lagi dia banyak. macam- isi padu dia banyak. Okey, good. Volume dia besar. Isi padu dia besar. Okey. Kamu tengok kat bahagian ni ya. Bila dia compress, dia tolak saja piston ni, ruang pun dah makin kecil. So dekat bahagian kanan ini volume dia rendah. Okey, volume dia rendah, volume dia tinggi dekat bahagian sini. So kalau kamu tengok yang bahagian kiri, bila volume dia tinggi, bacaan untuk Bourdon gauge ni berapa nilai dia? Tolong respon. Nampak tak? Bacaan dia berapa? 2. Okey, 2 kilopascal. Cikgu dah bagi tahu tadi tak? Pascal ni unit bagi apa? Pressure. Unit Dia bagi nama orang pressure. tadi. Unit bagi pressure. So ini adalah nilai untuk pressure lah. So Bourdon gauge ni adalah function dia untuk kita measurekan nilai pressure. So nilai pressure untuk yang bekas bahagian kiri ni adalah 2 kilopascal. Bahagian kanan ni nilai dia berapa? Tolong respon. 9. 9. Putihnya 9. Okey, 9 kilopascal. So, soalan cikgu. Yang kiri dan kanan, pressure mana yang lebih tinggi? Respon. Kanan. Kanan. Kiri. Pressure. Tengok nilai-nilai. Kanan. 29. Kanan. Nilai pressure yang Kanan. belah kanan ini adalah yang lebih tinggi. Okey. So kaitan antara pressure dengan volume, kalau volume ni kamu nampak volume dia menurun, apa jadi Pressure kepada meningkat. pressure? Meningkat. Ya, Pressure betul. meningkat. Maksudnya volume dan juga pressure dia vice versa, berlawanan antara satu sama lain. Kalau volume dia menurun, pressure dia meningkat. Sebab apa? Kalau volume menurun, pelanggaran di antara molekul udara tersebut akan lebih kerap berlaku. Kalau kamu tengok sini maksudnya kalau kamu kompreskan dia, molekul udara tu makin rapat, so dia lebih banyak dia collide di antara satu sama lain, dan collide tersebut akan menghasilkan pressure. Okay? So collision yang banyak berlaku dekat bahagian volume yang rendah menyebabkan pressure dia makin bertambah. Okay. Faham ke tak kaitan dengan volume dengan air pressure ni? Untuk yang pertama ni. Okay? Boleh tak? Faham Faham. Okay, kita tinggal seminit. Cikgu keluarkan kamu, lepas tu masuk balik. Boleh? Boleh. Boleh tak? Eh, Boleh
Okey, sekejap. Okey, cikgu pulangkan kamu sekejap, betul masuk balik.